Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kalaulah dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan juga dengan kasih sayang Allah taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9, dan pada pagi ini kita bersama-sama dengan rakan-rakan jemaah kita daripada Ibu Pejabat Brigade Tengah Pasukan Gerakan Am PGA Ceras Selangor. Ya, how are you? Tu dah lambat sikit tu ya. Dia fikir apa nak jawab ni ya. Baik, tadi kita ada berkongsi berkaitan dengan surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Baik. Dalam ayat 27 hingga 29 ni, kalau perasan tadi para penonton di rumah, tadi kita ada baca sikit berkaitan dengan manusia yang menggigit jarinya kelak di akhirat. Ni gigit ni bukan kerana apa. Manusia ini, kalau menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya menceritakan bahawa ada manusia namanya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia ni geng-geng jugalah dengan Abu Jahal. Ni semualah geng-geng yang menentang Nabi pada awalnya. Lepas tu dia tergerak hati nak ikut Islam. Dia tergerak hati, terbuka hati dia nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana dia ni, kita kata nak jaga hati kawan dia, nak jaga hati kawan-kawan dia yang masih lagi dalam kekufuran, masih lagi nak jaga hati kawan dia, maka dia tak jadi ikut Islam, dia tak jadi nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kembali balik kepada kekufuran. Maka nanti di akhirat tu yang dia kata dia menyesal. Dia kata apa? Laqad adallani 'ani dzikri, sesungguhnya kawan-kawan aku telah menyesatkan aku daripada peringatan, iaitu Al-Quranul Karim. Dan sebab itu dia kata rugi sangatlah dia tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu masa di bumi. Hari ini di hari akhirat, maka dia tak boleh buat apa-apa dah, gigit jari itu dah. Menyesal. Sebab itu kita ni ya, para penonton di rumah ya, jemaah sekalian, kita ni kawan tu biarlah cari yang betul-betul. Sebab kita ni kan ada kawan yang kawan kita tu dia suka dengan kita sebab kita suka belanja dia. Nah, kalau kita jom pergi makan, maknanya jom dalam arti kata kita belanja. Tu yang dia seronok tu. Tapi ada orang yang kita kata jom, maknanya dia kena belanja kita. Tu tak nak dia. Kan orang kata langkah kanan kan, kalau kawan dengan dia langkah kanan. Jadi inilah nak cerita pada kali ini. Yang keduanya iaitu syaitan adalah pengkhianat kepada manusia. Memang syaitan dia nak lawan kita, dia nak rosak, sesatkan kita ni macam-macam cara. Dia tengok orang ni style dia beramal ibadat, dia cuba nak sesatkan orang tu ikut cara orang tu. Dia sibukkan orang tu dengan qiyamul lail sampai telajak subuh. Ada tak? Dia sibukkan qiyamul lail, sibuklah qiyam. Lepas tu dia tidur sekejap, 9 bangun. Subuh dinosaur. Kan? Dia sibukkan kita dengan benda lain sampai kita terlupa benda lain. Dia sibukkan kita dengan pelajaran sampai abaikan suami di rumah. Pagi ni ada kuliah, tengah hari ada ceramah, petang nanti sampai abai suami di rumah nak makan apa. Abang, saya pergi dengar ceramah lah, bukan buang masa. Tolong hormat sikit. Pergi belajar tu bagus tak?
Tanggungjawab isteri pada suami itu yang patut kena. Nampak? Syaitan dia akan sesatkan kita. Dia sibukkan kita benda lain yang kita nampak benda tu baik. Padahal ada benda yang tanggungjawab kita yang dia saja nak palingkan. Begitulah. Jadi tajuk kita kali ini ikut kawan, insya-Allah. Jadi nama pun tanyalah ustaz. Jadi kita persilakanlah kepada jemaah kita untuk berkongsi soalan yang insya-Allah akan memberikan pencerahan pada kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Inspektor Manawi bin Yusof daripada Brigade Tengah PJA Ceras. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz. Itu kenapakah remaja sekarang ni suka sangat terikut-ikut dengan kawan? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Inspektor Maknawi kita atas soalan yang memuka perbincangan kita pagi ini. Kenapa remaja dia lebih suka terikut-ikut dengan kawan? Dia sebenarnya bukan Tuan ya, bukan sekadar remaja saja, bapa remaja tu pun terikut juga. Yang kata anak-anak tu kan, dia tengok jiran sebelah tukar sport rim, dia pun tukar juga. Bonus baru dapat. Kan dia tengok jiran sebelah tukar langsir, dia pun rasa dan rasa lama tu tukar terus dia kan, yang pening abang tu Jadi kita nak sebut bahawa kenapa manusia atau remaja tu sendiri dia terikut-ikut dengan kawan dia. Kenapa? Manusia ni memang fitrah dia suka ikut orang. Tadi dah makan dah, lepas tu kawan ajak makan, bolehlah jom. Dia memang diikut, dia suka ikut. Dan manusia ni fitrah dia begitu. Sebab itu kita dalam Islam kita ada sunnah, iaitu sunnah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Fitrah suka ikut tu bagus, tapi kena dihalakan ke arah Nabi. Suka ikut Nabi. Itu yang diajarkan. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab kita tahu syaitan ni dari kalangan jin dan manusia. Ada tak di kalangan manusia yang gelaran dia syaitan? Syaitan, bukan setan. Sebutan dia syaitan. Jadi yang jahat di kalangan manusia namanya syaitan juga. Yang mengajak, yang kita ikut ke arah yang tak elok itu gelarannya syaitan lah tu di kalangan manusia. Kadang-kadang kita tengok ada kawan di jenis ialah tukar handphone. Kadang handphone housing lagi mahal dari handphone tu pun ikut juga kan. Kita kadang Masya Allah, dia punya rambut tu, dia punya tegak naik atas tu, tegak tu dia rambut kerinting je, 10 botol gel dia pakai nak kasih tegak punya pasal kan. Dia nak juga kawan dia rambut lurus, dia kerinting tak boleh nak buat lurus, tak boleh, dia pergi sereka rambut dia tu kan, kerana nak ikut kawan, ikut trend. Itu yang bahaya. Maka sebab itu kata orang, para penonton di rumah, jadilah seperti ikan di laut. Tuan-tuan, ikan di laut, walaupun ikan tu duduk dalam laut yang masin, tapi isinya tetap tidak masin. Walaupun dia duduk dalam, tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling tu, kecuali orang yang memasinkan ikan masin. Terpaksalah tu kan. Ikan kalau duduk dalam laut masin, mana ada masin ikan tu kan. Dia tak mudah terpengaruh. Ada orang kadang dia kata kalau duduk negara Malaysia ni jaga pakaian elok tutupnya. Pergi negara luar lain pula jadi dia. Kita kata apa hal ni, lain pula pakai ni. Kena ikut suasana lah. Nampak ada orang begitu. Sebab tu Nabi Muhammad SAW baginda bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, la takunu imma'ah. La takunu imma'ah. Jangan kamu bersifat dengan ikut-ikutan. Jangan kamu sifat dengan ikut-ikutan. Tu yang dalam lagu nasyid Hijaz dia kata apa? Jadilah rumput nan lemah lembut, tak luruh dipukul ribut. Kan rumput dia walaupun dia lemah lembut tapi dia tak mudah tercabut. Ini kita nak kata bahawa jangan mudah terikut. Ingatlah kita ada pegangan, kita ada pendirian Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan terjawab tuan ya soalan yang pertama tu. Silakan kalau soalan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Syadia Tizakaria. Ya. Nak bertanya satu soalan lah, Ustaz. Mengapa ya pelajar-pelajar sekarang ni agak sukar untuk fokus pada pelajaran negeri kan? Sebab macam-macam input kan, pengaruh. Ya. Mohon pendapat Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Puan.
kenapa ada di kalangan anak-anak kita dia susah nak fokus pada pelajaran. Ya, tuan-tuan fokus pada pelajaran? Lama dah, lama tak belajar. Ni pun tengah belajar lah ni ya. Kan kenapa dia susah sangat nak fokus pada pelajaran? Ada banyak sebab. Insya-Allah kita akan kongsikan selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita beristighfar dulu insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat peluang dan ruang yang masih lagi diberikan oleh Allah Taala untuk kita terus berada dalam majlis ilmu yang mungkin nampak kelihatan biasa-biasa di kalangan manusia tapi luar biasa insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ditemani oleh jemaah daripada Ibu Pejabat Brigade Tengah Pasukan Gerakan Am PGA Ceras Selangor, dan kita masih lagi dalam topik kita berkaitan dengan ikut kawan. Ya, tadi soalan kita berhenti setakat sebelum kita berehat tadi berkaitan dengan kenapa ada remaja, anak muda kita dia kadang susah dia nak fokus pada pelajaran. Kadang-kadang ada orang dia memang dia tengah duk study, dia tengah duk belajar tu tiba-tiba tersenyum seorang-seorang. Dan mungkin dia teringat apa-apalah tu, tengah duk belajar seorang-seorang, lepas tu bunyi pintu, dia tengok siapa tu. Sambung belajar balik. Tengok lagi. 2-3 kali dia susah nak fokus pasal apa? Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita supaya fokus dalam hidup. Apa kita nak, kita kena bersungguh tu dalam Al-Quran ya. Surah Al-Mu'minun awal sekali ayat 1 hingga 2. Allah Taala berfirman surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tu dia ya. Jangan sahun pula ya. Khashi'un. Maksudnya apa? Telah berjaya orang-orang beriman yang dalam solat mereka khusyuk. Tu dia. Khusyuk itu melatih kita supaya fokus. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni manusia ni, cuba tengok kalau kita berjalan, hati senyap. Tapi kalau duduk senyap, hati jalan. Betul tak? Kalau kita berjalan, hati senyap, jalan. Tak fikir apa, tengok kat pasar malam, tengok. Tak fikir apa, tak fikir apa langsung senyap. Cuba duduk senyap tengok. Hati fikir tu. Ni duduk macam ni. Bila nak habis ni? Berpeluh tunggu. Kan? Kalau berjalan tak fikir apa. Tapi tak adalah ceramah dalam berjalan kan. Dia semayang, cari kunci tak jumpa. Mana kunci ya Allah? Pergi semayang. Allahu Akbar. Bawah meja. Tapi taklah kan. Tapi nak beritahu kata betapa tenangnya bila kita antara dua perkara kita buat, kita akan tenang. Yang pertama solat, yang kedua selawat. 2S. Yang pertama solat, yang kedua selawat. Hilang barang, cepat-cepat selawat. Terlupa fakta ke apa benda kita nak cakap ke, nak ucapan ke apa. Ya, okay, tuan ya, kita nak bercakap ke apa, terlupa apa nak cakap, cepat-cepat berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berselawat. Anak-anak nak masuk dewan periksa, suruh dia selawat. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Tu kan. Tapi kuat ke pelan Ustaz? Tengok keadaan lah. Takkan masuk dewan. Dia masuk dewan periksa. Allahumma salli ala Muhammad. Pengawas periksa sambung. Tibbil qulubi wa dawaiha. Okey. Jadi nak fokus ni antara lain ialah dalam solat kita dah diajar supaya, cuba tengok dalam solat kan kita bila sembahyang mata tengok mana? Mata tengok tempat sujud lah. Mata tengok tempat sujud. Jangan tengok mata. Ni kadang ada orang ialah imam baca panjang. Boring dia. Tengok ahli jawatan kuasa surau. Dia baca semalam tu kan. Lepas tu pula ada pengumuman kan. Ustaz minggu ini. Imam dah sujud dah. Duk pulun baca tu. Tu yang kita, kalau eloknya kita kalau semayang, pakaian tu janganlah ada tulisan besar-besar kat belakang. Pasal apa? Orang belakang baca. Macam mana nak fokus dalam semayang? Orang saf kedua baca. Kita saf pertama, orang belakang baca kita punya baju. Hari keluarga. Kak Leha. Hari keluarga. Jangan pandang belakang. Okey, tak. Dan tunduk. Kan? Mari kita dilatih supaya mata tengok tempat. Yes, mata tengok tempat sujud. Yang kedua,
bila kita nak fokus, adik-adik semua para penonton jugalah, ya, kita nak fokus dalam hidup dan pelajaran terutamanya, kita teladanilah sifat yang dilakukan oleh Yahya bin Yahya, seorang ulama yang cukup hebat daripada Andalus. Ya, Yahya bin Yahya ni, dia satu orang ulama yang dia nak pergi belajar daripada Imam Malik bin Anas. Pada waktu tu, masa dia nak pergi belajar, dia sampai dekat tempat pengajian Imam Malik bin Anas tu, masa dia tengah duduk belajar dengan guru dia, tiba-tiba ada gajah lalu. Gajah ni gajah pertunjukan punya ni. Gajah lalu, agak-agak apa jadi dengan semua budak-budak yang sama taraf, kita kata yang sama dengan Yahya ni, apa buat? Oh, semua pakat tengok gajah semua tengok kan. Agak-agak dia pergi tengok tak? Dah. Tok guru dia tanya, dalam ramai-ramai pergi tengok gajah, kamu tak teringin nak pergi tengok gajah ke? Tuan-tuan tahu apa Syekh Yahya ni kata pada guru dia? Aku datang dari Andalus bukan untuk tengok gajah. Boleh tak? Cuba tengok anak-anak kita di sekolah. Tiba-tiba ada lori susu datang. Nak susu kan? Cikgu tanya anak kita, kamu kenapa? Saya datang bukan untuk susu. Bayangkan anak tuan-tuan macam tu kan. Kejut kita, hebat betul anak aku ni, darjah 1 macam tu. Ya, baik. Ya, sebab itu kadang-kadang nak fokus dalam kehidupan kita tuan-tuan, antara lain ialah pilih masa aktif. Anak-anak kita kan, bukan kata anak kita je, kita semua bersama. Kita kan ada masa-masa kita aktif. Bila? Lepas subuh. Lepas solat terutamanya lah. Itu antara waktu kita aktif. Iaitu bila waktu tu kita akan jadi segar. Lepas mandi, kita akan tenang. Tuan-tuan perasan tak? Masuk bilik air, banyak idea datang. Masuk bilik air, banyak idea datang. Banyak tak datang? Tak mengaku. Keluar bilik air, aku rasa kita kena buat macam ni lah. Pasal apa? Pasal waktu tu kita tenang. Lepas subuh kita tenang tu yang tenang tu. Sebab itu kita para penonton di rumah, yang baiknya ialah kita sentiasa melazimi membaca Al-Quran. Kerana baca Al-Quran, hati kita akan jadi tenang. Orang baca Quran insya-Allah tidak nyanyuk tuan-tuan ya. Itu antaranya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab ya. Silakan kalau ada soalan berikutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu soalan nak tunjukkan kepada Ustaz. Soalan saya, kenapa remaja pada masa kini suka bertangguh dalam melakukan sesuatu kerja? Ya, baik. Sekian, terima kasih. Baik. Okey, alhamdulillah ya. Macam pernah jumpa ya. Kenapa remaja dia suka bertangguh? Dan ni kita cerita ni bersifat umum lah, siapa sekalipun dia ada sifat bertangguh tu pasal apa? Kata Ibnu Umar, "Idza amsaita fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kata Ibnu Umar. Apa kata dia? Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan kamu sangka kamu boleh hidup sampai besok pagi. Betul Kalau kamu berada pada waktu pagi pula, jangan kamu sangka kamu boleh hidup sampai petang nanti. Tuan-tuan, kita boleh jaminkah boleh hidup sampai pukul 12 tengah hari nanti? Boleh jaminkah boleh hidup sampai pukul 6 pagi esok? Belum tahu, kita belum tahu tuan-tuan. Jangan kata begitu. Lagi 10 minit kita boleh jamin kita boleh hidup. Belum tahu. Jadi apa lagi? Minta maaf lah sama mak ayah kita. Sama suami kita. Semalam ada muka masam sikit sama suami. Kesian kat dia. Muka monyok. Kerana tak basuh pinggan je pun dah muka monyok. Kan kita kadang kenapa kau tak letak belacan kan, menggaduh kerana tu saja pun muka masam, minta maaf dengan suami kita. Mana tahu kita belum tentu hidup lama lah tuan-tuan, betul? Maka oleh sebab itu jangan ada sifat bertangguh, yang sebab itu disebutkan bahawa kan ada orang kata apa, masa itu emas. Pada saya tuan-tuan, masa tu lagi mahal daripada emas. Pasal apa? Pasal kalau kita ada emas pun, kalau kita ada emas banyak, boleh beli masa yang lepas ke? Tak boleh dah. Kan? Masa yang berlalu tu dia ibarat seperti air yang mengalir. Air yang kita sentuh tu, dia mengalir, dia takkan air yang kita sentuh dia datang balik tak? Tak dah. Begitulah ibarat masa tuan-tuan. Kalau lah ada jet yang paling selaju boleh kejar masa pun tak boleh kejar. Jet paling mahal dunia boleh kejar balik masa lepas kita untuk nak betulkan balik, ada ke? Tak ada tuan-tuan. Nak menunjukkan masa tu lebih mahal dari emas sebenarnya. Maka oleh sebab itu, kenapa ada manusia suka bertangguh? Pasal jenis manusia tu, dia jenis apa tahu? Sindrom let lu. Let lu. Kan? Bob tenang. Kan saya ingat, Masya Allah, tuan-tuan. Kadang orang ada jenis apa tahu? Kadang tuan-tuan cuba tengok
Allah Ta'ala bila dia bagi satu kepayahan pada kita, sebab Allah Ta'ala tahu kita boleh buat benda tu. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah bos kita katalah, okey, saya bagi awak kerja ni, esok pukul 4 petang atas meja saya. Agak-agak tuan-tuan, lepas tu kita buat apa? Oh, menggelabah kelang kabut. Nak siapkan juga, tak tidur malam kita. Tapi kalau bos kata, saya bagi awak kerja ni, lagi 2 tahun letak atas meja saya. Agak-agak bila kita akan start buat benda tu bila? No. Lagi 1 hari nak hantar. Betul Yes, itu manusia. Sebab itu Allah bagi kita satu cabaran supaya kita ni kelang kabut sikit. Bagi kita keluarkan potensi yang ada sebab kita boleh. Kadang-kadang cuba tengok tuan-tuan, kita berjalan di satu lorong yang gelap. Tiba-tiba kita nampak anjing. Apa buat? Takkan senyum pula anjing. Lari lah kan, betul? Lari kita, ya Allah lari. Rupanya ada longkang besar tau. Ada longkang besar depan tu, kita tak perasan gelap. Kita kita lompat lepas. Esok siang kawan-kawan kita kata longkang ni tak ada siapa, lompat lepas tau. Dalam hati kita, aku semalam dah. Sebab takut tau, betul tak? Bila manusia ni dia stres, dia akan membuatkan manusia tu dia keluarkan benda-benda hebat dalam diri dia. Itu tuan-tuan. Kadang-kadang dalam hidup kita perlukan sedikit tekanan. Bila ada tekanan bukan untuk dihapus tapi diurus. Stres bukan untuk dihapus. Boleh tak kalau hapus stres? Tak boleh. Manusia kalau tak ada stres, bukan manusia tu namanya. Dia kena ada tekanan sikit baru dia jadi hebat manusia tu, insya-Allah. Okey, wallahu alam. Silakan soalan berikutnya. Saya Rashidah binti Omar. Saya nak tanya satu soalan, Ustaz, iaitu apa nak buat jika seseorang ibu tu suka beletih? Apa nak buat kalau ibu tu suka beletih? Minta pandangan Ustaz. Insya-Allah. Puan ibu dah sekarang? Ya. Agak-agak di kalangan tu tak? Ada, ya. Ada. Betul. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi para penonton, ya ibu-ibu yang suka dia bukan beletih, dia suka cakap banyak. Kita akan cerita apa punca, apa penyelesaian dia selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Syukur alhamdulillah pada Allah Taala dengan limpah kurnia dan juga dengan izinnya para penonton semuanya diberikan kesihatan, keberkatan hidup, alhamdulillah. Jadi kita masih lagi berada dalam topik kita ikut kawan. Tadi kita berakhir dengan soalan ada di kalangan sesetengah ibu yang dia jenis suka beletih. Dia suka cakap banyak ataupun bahasa saintifiknya beletih itulah. Dan kita nak sebut sini tuan-tuan bahawa kita kena faham orang perempuan, orang lelaki, dua manusia, dua insan ini Allah Taala ciptakan dengan berbeza tapi untuk melengkapkan satu sama lain. Ada baik, ada kurangnya, begitulah. Orang lelaki mulutnya di hati. Orang perempuan hatinya di mulut. Faham tak faham ni? Orang lelaki mulutnya di hati. Orang perempuan hatinya di mulut. Maksudnya apa? Maksudnya orang perempuan ni apa terlintas dalam hati semua keluar kat mulut. Apa terlintas terus dia cakap. Semat ustaz hari ni. Contoh ustaz lain lah. Kan? Dia apa dia lintas dia cakap Orang lelaki dia lambat sikit. Mulutnya dia dalam hati. Dia tengok baju ustaz matching nampak. Dengan kulit tu kena. Dia tengok. Orang perempuan dia cakap terus. Ustaz dalam TV nampak putih, kat luar gelap sikit nampak. Dia cakap, laju je. Begitulah. Apa terlintas terus dia cakap. Nampak bilik rumah berselerak, dia terus cakap. Abah dia senyap dulu. Dia cari punca. Apa punca ni? Dia tengok pelan-pelan. Itu. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, adakah benda ini, ialah kita faham. Sebelum kahwin cuba tengok. Sebelum kahwin, orang lelaki dia adalah manusia yang paling banyak bercakap berbanding wanita. Betul Sebelum kahwin. Orang lelaki ni buat lawak lah. Yang perempuan tu tak lawak pun. Gelak. Kelakar lah awak ni. Kan? Malu. Lepas kahwin, dia ambil tempat. Yang wanita pula isteri ni ambil tempat lelaki tadi yang banyak bercakap. Lelaki banyak. Sebab tu orang perempuan kena ingat, orang lelaki kalau kurang bercakap tu bukan maknanya dia fikir nak tambah lagi satu, tak. Banyak fikir begitu. Orang lelaki makin banyak masalah makin kurang bercakap. Orang perempuan makin banyak masalah tak ada masalah pun banyak cakap dah. Lagi banyak lagi
Sendiri mau ingat. Maka oleh sebab itu, kita nak tengok. Dulu masa zaman Saidina Umar pernah satu ketika didatangi oleh seorang lelaki. Seorang lelaki yang isteri dia, Masya Allah, banyak cakap semualah. Sampai dia agak stres lah. Dia agak tension. Ya. Dia tension dia. Aku nak cerita kat siapa ni? Teringat dia, Khalifah Umar adalah seorang lelaki yang gagah. Mesti isteri dia takut ni, aku nak minta tips sikit lah. Dia pun pergi jumpa. Masa dia pergi nak jumpa Khalifah Umar, dia nampak Saidina Umar dalam keadaan yang rupanya isteri Saidina Umar pun tengah duk beletih kat dia juga. Sama geng kita. Aku nak mengadu kamu. Mu sama juga. Dia pun nak balik. Saidina Umar nampak daripada jauh. Saidina Umar panggil lelaki tersebut. Kenapa? Apa hajat? Dia kata, tuan, tadi saya datang nak cerita pasal isteri saya. Banyak cakap. Sekarang ni saya tengok isteri tuan pun begitu juga, jadi tak apalah kot. Tahu tak Saidina Umar kata apa? Memang isteriku banyak cakap. Tetapi apalah kiranya kalau nak dibandingkan dengan dialah yang menguruskan anakku, dialah yang menguruskan pakaianku, dialah yang menguruskan rumahku. Kalau setakat banyak cakap tu, apalah salahnya kita hanya sekadar suami ni sabar sajalah. Boleh? Masya Allah. Nampak tak pemimpin hebat Saidina Umar? Dia ada pandangan yang cukup tinggi terhadap golongan wanita. Apa nak buat? Sabar je lah. Boleh? Macam tak sabar. Tu yang disebut oleh apa? Kan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata apa? Sabar tu ada 3. Kan? Sabar tu ada 3. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Waktu semayang tu sabar tak? Imam tarawih, ya Allah, baca panjang. Tahulah dari negara Arab pun baca panjang sungguh. Sabar tak waktu tu? Sabar. Kan? Tahu aku pergi semayang surau sebelah rumah kan. Ada orang sabar. Yang kedua, sabar dalam kita berlaku bila berhadapan dengan perkara maksiat, kita nak buat. Fitrah manusia suka pada perkara yang tak elok tu, tapi kita sabar, kita hindarkan diri. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Yang berhadapan dengan isteri tadi tu, itulah dalam nak jadi baik, sabar dalam mentaati perintah Allah. Nak marah ni, isteri tu banyak bercakap, tak apalah, kan? Sabar. Bila kita jaga mak, ramai orang boleh sayang mak, tapi tak ramai orang boleh sayang mak sampai hujung nyawa. Betul tak? Hari ni kita boleh sayang mak, tapi siapa boleh sayang mak sampai hujung nyawa mak tu? Sebab kita tahu, orang perempuan ke, orang lelaki ke, kita semua nanti, bila sampai satu masa, kita akan jadi perangai macam budak-budak. Mula teringin benda pelik-pelik. Cucu nak gula kapas, tok pun nak juga. Tok pun nak, Allah. Kita pun, Allah, yalah mak, layankan je, kan? Betul tak? Sampai satu tahap, kita kena terima ini semua. Sabar dalam melakukan kebaikan. Ibu yang suka beleter, itulah fitrahnya. Wallahualam. Silakan kalau soalan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said bin Rahmat. Ya. Soalan saya, ada tak satu amalan atau doa untuk kita nampak sekira dan berseri? Berseri. Amalan ataupun doa untuk nampak berseri lah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi itu je. Ya, kalau anak muda ni, dia kata anak muda lah kita semualah. Kita mesti nak tahulah apa amal. Hari ni orang pakai macam-macam. Ya, hari ni semua dunia instant, dunia segera. Cantik pun mau cepat, handsome pun mau. Dia mau satu benda apa mau pakai terus, esok mau handsome terus. Apa dia nak? Senang. Dalam Islam, Allah Ta'ala banyak mengajarkan kepada kita. Kadang ada orang dia ikut kawan, dia tengok kawan dia muka, kau pakai apa ya? Kan ikut kawan dia tu nak pakai apa. Jadi kita senang. Dalam surah Al-Fath ayat 29. Surah Al-Fath ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, iaitu yang pertama, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Yang pertama, amalan yang pertama, seri wajah kita. Ya, supaya nampak kelihatan, masya-Allah, orang tengok tu tenang di hati tu. Apa dia? Yang pertama, perbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Betul Bila kita berbanyakkan sujud, yakni kita semayanglah. Kan? Perbanyak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa? Tanda yang menunjukkan mereka orang-orang yang soleh terdapat pada wajah mereka dari kesan sujud dan ibadah yang ikhlas mereka. Yakni di akhirat nanti, wajah orang yang banyak sujud pada Allah Ta'ala ni akan kelihatan berseri-seri. Orang akan tengok nampak handsome tu. Ya? Yang kedua, petua Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata kalau muka nak nampak berseri ni apa dia? Yang pertama, jaga lidah dari berbohong.
orang kalau banyak bohong, dia banyak berkerut. Pasal apa? Pasal dia fikir nak tipu. Tapi kalau orang yang relax, brother relax. Kan? Muka dia tenang. Sebab itu betul Imam Syafi'i kata apa? Orang yang jaga lidah daripada berbohong, maka muka dia akan kelihatan tenang. Tenang, berseri-seri orang tengok. Penyejuk di mata, penenang di hati. Ada tak? Suami kita macam tu tak, akak-akak? Penyejuk di mata, penenang di hati. Balik rumah, alah seronoknya abang. Abang nak pergi kerja rasa sedih je. Betul tak? Nak pergi kerja abang. Okey, yang ketiga, ini doa yang Nabi SAW ajar kita dan mungkin kita pun ada yang amalkan. Kan bila kita tengok cermin hadis riwayat At-Tabrani, Nabi ajarkan kita, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Saya ulangi sekali. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengindahkan kejadianku, maka Kau perelokkanlah akhlakku. Ini kita kena sentiasa berdoa. Dan insya-Allah begitulah, itu yang terbaik. Ada orang kadang sebelum tidur letak timun. Dan suami tak balik lagi. Suami ketuk pintu, dia buka pintu, terkejut melompat suami tu. Timun bulat macam ni, hijau pula tu. Ya Allah. Ada dia, yalah itu petua orang tua-tua. Tapi yang ini yang Islam ajar, kita buat, insya-Allah kita akan kelihatan bersih, itu paling penting ya. Wallahu alam. Silakan soalan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Idris bin Zulkifli. Ya. Nak tanya satu soalan kat Ustaz. Betul ke kalau kita tidur selepas solat subuh, otak kita jadi lemah? Ya. Terima kasih Ustaz. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Idris tadi tanya tentang kalau tidur lepas subuh ni otak kita jadi lemah, betul ke? Kan? Tuan-tuan rasa macam mana? Betul tak? Kalau tidur lepas subuh ni kadang kita jadi macam dia kalau internet tu bahasa apa buffering ni dia lambat, dia loading dia lambat sikit. Orang panggil mat, dia lambat sikit. Pasal apa? Yalah tidur lepas subuh ni bukan setakat lemahkan fikiran, melemahkan badan, melemahkan syahwat kita. Ini saya akan cerita insya-Allah lepas ni, banyak lagi perkongsian kita. Para penonton jangan ke mana-mana, jangan tidur lepas subuh. Kita akan sambung lepas ini. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih terus setia bersama dalam Tanyalah Ustaz, dan topik kita pada hari ini ialah ikut kawan. Dan tadi kita berakhir pada Tuan Idris, kita bertanya berkaitan dengan tidur lepas subuh ni dia akan melemahkan otak kita ke macam mana? Sebenarnya jawapan yang mudah saja, memang tuan-tuan ya. Bukan setakat otak kita saja lemah, malah tubuh badan pun lemah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Al-Fajr ayat 1 hingga 2, Allah Ta'ala berfirman, Wal fajr wa layalin ashr. Allah Ta'ala berfirman, demi waktu fajar dan malam yang 10. Saya nak sebut, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan meletakkan, dan sememangnya Allah Ta'ala letak semua perkara-perkara hebat dalam Al-Quran. Maknanya, waktu subuh, waktu fajar adalah waktu yang sangat hebat. Kalau takkan Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran supaya kita hayati makna di sebaliknya tu. Nak menunjukkan tuan-tuan, kalau orang yang tidur lepas subuh ni, antaranya ialah orang buat kajian kan. Barang siapa, kan kita kalau kita tidur, syaitan akan melilit kita dengan 3 lilitan. Ya, 3 lilitan antaranya bila kita dililit badan kita ni, terutamanya kalau dekat kepala kita tu, dililit dengan, pasal tak tuan-tuan, kita bangun pagi-pagi kadang kita suka termenung panjang waktu pagi. Termenung antara lilitan itu. Dia buatkan kita rasa berfikir panjang. Kita bangun, termenung, bilik kita dengan bilik air tu bertentangan. Terbuka sikit nampak getah paip. Kita pun termenung. Kenapa warna hitam getah paip tu? Termenung. Semalam warna biru tu. Kenapa nak tengok? Termenung. Kenapa ni? Apa sudah jadi ni? Tak apa, rehat sekejap. Nampak tuan-tuan, patut selamat terus. Kita nak sebut bahawa pagi-pagi kan kita suka termenung. Kita termenung. Sebab itu kita antara mudah langkah nak mudah bangun pagi ni, kita dah sedar saja kita punya loceng tu biar ganas sikit bunyinya. Ni kadang loceng sekarang masya-Allah tuan, syahdu sangat. Tidur. Memang tidurlah jawabnya. Bunyi yang ganas sikit, apa dia? Bila Israel datang memanggil. Tak. Terus segar dia. Baik. Jadi, ingat, 10 minit lepas kita bangun,
akan menentukan kecemerlangan hari kita. Saya ulangi sekali. 10 minit selepas kita bangun, ni orang psikologi lah. Dia buat kajian. 10 minit lepas kita bangun, dia akan menentukan kecemerlangan kita hari itu. Maksudnya, kalau 10 minit kita bangun tu mula dengan doa, maka hari itu insya-Allah penuh dengan keberkatan. 5 minit sebelum tidur malam, fikir yang baik-baik. Sebab 5 minit sebelum tidur tu dia akan tentukan apa kita akan running dalam kepala kita. 5 minit sebelum tidur fikir hutang, sepanjang tidur akan jadi hutang. Tak habis-habis. Bangun awal pagi, 10 minit yang terawal, apa kita buat? Doa. Kita doa dulu. Doa bangun pagi apa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah. Itu dia. Kan kita baca doa awal pagi itu, Allah Taala bagi keberkatan sepanjang kita hari itu. Dan yang keduanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, solat subuh berjamaah seolah-olah dia bangun seluruh malam. Maknanya kita bangun awal pagi-pagi itu, kan, kita dapat solat berjamaah, setidak-tidaknya kita kalau kelang kabut sangat dengan isteri, dengan anak. Boleh, tuan-tuan. Kita bangun dengan anak-anak, kita akan jadi segarlah sepanjang hari. Cuba tengok orang yang bangun lewat. Pukul 8, pukul 9 baru bangun. Sepanjang hari itu akan jadi hari yang singkat. Sekejap. Bangun pukul 9 dah. Sementara dia baru nak start, kalau komputer tu kan dia baru nak lambatlah tuan-tuan. Hari itu akan jadi hari yang sangat sekejap bagi dia dan hari yang sangat serabut bagi dia. Wallahu a'lam. Silakan soalan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nazuki Peligong. Ya. Soalan saya, bolehkah kita menyembunyikan barang milik rakan untuk tujuan bergurau? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Bolehkah kita, ini kadang ikut-ikut kawan ni. Ada orang, dia jenis apa tahu? Dia sembunyikan barang dengan tujuan nak bergurau. Tak lagi kawan tu, dia suka tengok kawan yang menggelabah cari. Dan agak-agak tuan-tuan, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku tak peristiwa ni? Benda ni berlaku tak? Ada sahabat sembunyikan barang, lepas tu kawan dia yang tengah tidur tu terkejut cari barang dia mana. Ada tak? Ada. Berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada satu ketika seorang sahabat ni, dia tidur, kawan dia ambil satu barang, sembunyikan barang kawan dia yang tengah tidur tu. Agak-agak bila kawan yang tidur tu, dia sedar-sedar, dia cari tak barang dia. Cari dalam keadaan yang risau, dia takut. Nabi nampak situasi itu, Nabi pesan. Nabi kata apa? Nabi kata, tidak halal bagi seorang Muslim menakutkan Muslim yang lain. Saya tak curi barang dia, saya sembunyi. Tak boleh. Ada unsur menakutkan, membuatkan orang tu rasa risau tak? Tuan-tuan, saya pernah dengar ada satu kes, hari jadi kawan tu, satu pejabat tahu buat apa? Sembunyikan kereta dia. Tuan-tuan, kereta tuan-tuan. Kadang-kadang sayang kereta daripada ini kereta hilang tuan-tuan. Dia orang satu pejabat pakat sembunyikan kereta dia. Tuan-tuan tahu sampai apa? Dia punya takut, dia punya menangis, perempuan lah. Sampai nak pergi report polis tu. Tuan-tuan. Dan last sekali bila kereta tu dia orang, kami acah je. Ni dia. Selamat hari jadi. Tuan-tuan tahu jadi apa? Bergaduh, bertengkar, terus tak bertegur. Start pada hari itu. Jadi permusuhan. Tuan-tuan nampak tak? Nabi Muhammad SAW bagi pesan pada kita ni. Sebab Nabi tahu dah, kesan dia tak elok. Niat tu, buat benda lain lah. Ada orang kadang dia standby baldi, letak air busuk pula. Dia letak atas pintu bilik. Kawan tu buka saja, berdebus air tu kena muka. Dia ingat kawan dia seronok kot. Walaupun tu hari jadi dia, tapi betul tak cara macam tu? Adakah itu hiburan yang Islam ajar? Bukan tuan-tuan. Fikir cara lain lah. Belanja bihun ke apa. Kan senang. Dia buat-buat menyorok-menyorok benda tu. Sebab itu Nabi sebut, tidak halal bagi seorang Muslim menakutkan Muslimnya yang lain. Tak boleh sama sekali tuan-tuan. Saya nak bergurau Ustaz? Bukan. Ada jalan lain. Ada benda lain lagi. Sebab itu, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata apa? Tertawa, hiburan, gurauan, adalah perkara yang disyariatkan sebagaimana dalam ucapan dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bergurau tak? Nabi bergurau. Kan? Nabi bergurau dengan apa? Yang wanita tua tu. Yang dalam syurga semua orang muda. Pening makcik tu. Habis makcik tak ada dalam senarai ke? Kenapa Nabi bergurau dengan orang tua tu? Fitrah wanita dia suka pada gurauan. Orang perempuan dia suka pada lelaki suka bergurau. Betul tak? Jadi abang-abang di rumah gurau lah. Ni serius sangat. Saya bergurau dah kat rumah. Saya bergurau juga. Takkan saya duduk berceramah balik pintu rumah, Allah Ta'ala berfirman. Pening isteri saya. Bang, agak-agak lah bang. Kan?
Takkan macam tu, bergurau lah. Nabi bergurau. Tapi ada masa, ada cara dia. Ya, wallahu a'lam. Silakan soalan berikutnya. Ya. Okey, baik. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak kesimpulan balik ya. Kita nak bagi kesimpulan pada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahawasanya kita dalam Islam, kita ada kawan itu bagus. Tapi yang paling penting, ikut kawan pada perkara-perkara yang sepatutnya sahaja. Kawan kita ajak pergi ceramah agama, silakan kita pergi. Kawan kita ajak pergi kita menuntut ilmu, kita pergi. Tapi kalau kawan ajak pergi dandut, macam mana? Kawan baik fikir 2 kali. Kena fikir dulu ya. Masya Allah tuan-tuan. Sebab itu kita kena ingat kawan-kawan kita di sekeliling kita. Kan Nabi sebut apa? Kita adalah siapa kawan kita. Nak tahu sikap kita yang sebenar, cuba tengok siapa teman karib kita yang terdekat dengan kita. Kan? Dialah cerminan pada sifat ataupun siapa kita yang sebenar. Maka oleh sebab itu cuba tengok Nabi Muhammad SAW. Siapa teman karib baginda Nabi? Yang paling rapat dengan Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan baginda Nabi kan peristiwa dalam gua. Satu ketika kita pun tahu dalam peristiwa hijrah, kan Sayyidina Abu Bakar membaringkan baginda Nabi di atas pangkuan dia. Dalam tak sedar tiba-tiba ada binatang bisa gigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Pedihnya tahan sakit tu sampai menitis air mata, menitik pada muka wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi pun tanya, kenapa? Dia kata, kaki aku kena gigit dengan binatang bisa. Kenapa kau tak bagi tahu? Masya Allah. Sayangkan kawan ni tuan-tuan. Ni kalau kita tak ada lah, kita ada perkemahan ke apa kan, tak ada kita baring apa dan pergi sana jojoh kan. Kita kan tua-tua baring pula. Tak. Tapi inilah yang kata contoh persahabatan yang sangat mulia Allah Ta'ala pelihara. Ingat tuan-tuan, antara 7 golongan yang Allah Ta'ala pelihara nanti di akhirat nanti, yang akan dapat naungan Allah di saat manusia lain panasnya, macam-macam lah seksaan nak tunggu, nak dihisap nanti. Kan ada 7 golongan yang Allah Ta'ala bagi perlindungan kepada mereka. Antaranya siapa? Antaranya adalah golongan yang masa hidup dulu mereka bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni jemaah kita tuan-tuan ni, kita ni satu office ke semua ni? Campur-campur lah, campur-campur semua kan. Kita bekerja, berkhidmat sama-sama satu pasukan ni. Kita buat kerana Allah Ta'ala dan kita berkasih sayang sama kita, Allah Ta'ala akan pelihara kita kelak di akhirat. Saya nak tambah sikit lagi tadi ni, sebelum kita nak tamat ni, saya nak sebut yang bahawa Nabi Muhammad SAW juga mendoakan bahawa orang yang sentiasa manfaatkan pagi dia, Nabi kata apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi kata apa? Ya Allah, berkatilah umatku yang berpagi-pagi. Tu Nabi doa lah tuan-tuan, jangan main-main. Ini doa Nabi. Nabi kata apa? Ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku yang berpagi-pagi. Maksudnya orang yang sentiasa memanfaatkan pagi dia di kalangan orang-orang yang mendapat keberkatan berkat daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, mari sama-sama kita berdoa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan di sebalik perkongsian ilmu kita pada bahagian yang pertama ni, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, Kau rahmatilah mereka, rahmatilah ibu ayah kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, kurniakanlah hidayah dan petunjuk-Mu kepada hati-hati kami, agar kami sentiasa dalam keadaan ingat pada perintah dan suruhan dan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah, kurniakanlah kami
kami kawan-kawan, sahabat-sahabat yang baik-baik, yang akan membimbing kami ke jalan redha-Mu, yang akan membimbing kami ke jalan syurga-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kawan-kawan yang nak merosakkan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang baik itu dari Allah Ta'ala, lemah kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.